Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan saya akan membentangkan tentang isu petroleum yang terjadi di negeri Kelantan. Jadi, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Luqman Hakimi dan ahli kumpulan saya Farizul Syami dan juga Nurul Nadia. Jadi, kita teruskan kepada slide seterusnya, iaitu pendahuluan. So, pendahuluan. Jadi, kita akan mengenali sejarah Kelantan di negeri Kelantan. Jadi, nama Kelantan tu dia adalah gabungan daripada perkataan gelam hutan, iaitu nama Melayu bagi pokok Melaleuca lecaondron. Ada juga yang mengatakan bahawa namanya datang daripada perkataan kilat atau kolam tanah. Kelantan ni, dia ada pelbagai seni budaya tradisional yang unik dan juga menarik, dan juga sejarah persinggahan yang menarik. Asal-usul kerabat Kelantan ni, Diraja Kelantan ni, dia bermula dengan Long Muhammad, iaitu putera Long Yunus yang memiliki tahta kerajaan Kelantan dari tahun 1801 hingga 1837. Lepas tu dia berturut-turut hingga zaman kita yang sekarang, iaitu Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra. Jadi di sini kita dapat kenal bahawa Kelantan ni dia punya sejarah dia agak unik dan juga menarik untuk kita belajar secara dalam. Tapi kita akan mengenali dulu apa isu-isu tentang petroleum yang terjadi di Kelantan. Alright, let's go. Okay, jadi saya akan membentangkan tentang syarat pembayaran royalti Petronas kepada Kelantan. Jadi sepatutnya Petronas ni, dia ada pembayaran royalti kepada negeri Kelantan. Jadi pada tahun 9 Mei 1975, Kerajaan Negeri Kelantan ni dia telah membuat satu agreement ataupun telah menandatangani satu perjanjian di bawah atas 144 Petroleum Development Act 1974. Perjanjian tersebut yang kebelakangan ni dinafikan pula dia oleh beberapa pemimpin BN termasuk tokoh BN Kelantan dalam satu jurnal yang bertajuk Grant of Right, Power, Liberties and Privilege in Respect of Petroleum. Seterusnya, royalti yang harus dibayar secara tunai kepada negeri Kelantan pada tahun 2005 ialah RM131 juta. Bagi tahun 2006 pula ialah RM136 juta. Namun pada tahun-tahun seterusnya tak dapat dikeluarkan. Jadi apa yang kita tahu adalah tahun 2005 dan tahun 2006. Media Petronas, Shell, CS Mutiara dan Armada Hess dia telah meyakinkan bahawa aktiviti cari gali dan pengerudian gas asli ni dia terdapat pada beberapa blok berhampiran perairan Kelantan. Maksudnya terdapatlah dekat dalam negeri Kelantan tu, dan aktiviti cari gali dan pengerudian gas asli tu masih aktif sehingga sekarang. So maksudnya setiap tahun tu start daripada 2005 tu, dia punya pembayaran royalti kepada Kelantan sepatutnya makin bertambah. Tapi sampai sekarang data dia tak boleh dikeluarkan. Jadi seterusnya saya akan bentangkan tentang statistik pembayaran royalti dari Petronas. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan statistik bagi perangkaan utama industri petroleum mengikut negeri. Jadi bagi negeri Sarawak, bilangan pertumbuhan ialah 3 dan peratus bagi bilangan pertumbuhan itu ialah 37.5%. Dan nilai kasar pengeluaran petroleum di negeri Sarawak ialah RM14,758,701. Dan peratus nilai kasar itu adalah 24%. Manakala bagi negeri Kelantan, Sabah dan Terengganu, peratus bagi pengeluaran bilangan pertumbuhan di negeri-negeri tersebut ialah 62.5%, baki daripada negeri Sarawak. Seterusnya, nilai kasar bagi pengeluaran petroleum di tiga negeri tersebut ialah RM46,810,935. Dan peratus bagi nilai kasar pengeluaran petroleum itu adalah 76%. Jadi kita boleh lihat di sini maksudnya Kelantan punya pengeluaran tu sangat besar bagi industri petroleum di negara kita. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada faktor Kelantan menuntut royalti minyak mereka. Jadi apa yang menyebabkan Kelantan menuntut royalti minyak mereka ialah yang pertama, Seksyen 4 Akta Kemajuan Petroleum 1974 telah menetapkan supaya Petronas hendaklah membuat apa-apa pembayaran wang tunai kepada setiap kerajaan negeri sebagai balasan bagi pempunyaan dan hak bagi negeri tersebut. Jadi di sini dah tertulis dalam Seksyen 4 Akta Kemajuan Petroleum 1974 supaya Petronas hendaklah wajib
membayar wang tunai kepada setiap kerajaan negeri, tidak kisahlah negeri apa pun, asalkan ia mempunyai minyak, penemuan minyak di kawasan perairan mereka. Jadi Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Tun Razak, telah menjelaskan setiap negeri akan menerima 5% daripada nilai petroleum yang dijumpai dan diperolehi di negeri masing-masing, sama ada yang diperolehi dalam kawasan perairan atau di luar perairan negeri tersebut. Jadi dari segi sejarah, pembayaran royalti minyak kepada Kerajaan Terengganu telah dibuat walaupun pelantar cari gali minyaknya berada di luar dari 3 batu nautika. Okey, faktor yang kedua pula ialah kerajaan pusat mestilah bersikap adil dengan menegakkan konsep federalisme kepada semua negeri di Malaysia. Tidak kisahlah negeri Kelantan ke negeri Terengganu ke, negeri Sembilan ke. Tak kisah, kerajaan pusat mestilah bersikap adil kepada semua negeri. Okay, dengan amalan federalisme ini, negeri yang berada dalam persekutuan mempunyai bidang kuasa tersendiri untuk membolehkan mereka mentadbir urus bidang kuasa mereka dengan berkesan. Jadi melalui hubungan yang jelas, baik dan terjamin, inilah amalan federalisme dapat ditegakkan kerana perlembagaan telah menetapkan kerajaan negeri mempunyai bidang kuasanya tersendiri yang tidak boleh dicabut oleh kerajaan pusat. Jadi kerajaan negeri juga mempunyai hak yang tidak boleh diganggu ataupun dicabut oleh kerajaan pusat. Okey, seterusnya, merupakan alasan Kelantan tidak layak menerima royalti, iaitu alasan yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat untuk menjawab isu Kelantan tidak layak menerima royalti minyak, iaitu ialah kawasan di luar perairan. Kawasan yang dimasukkan di sini ialah kawasan penemuan minyak yang berada di luar perairan kawasan Kelantan, kawasan perairan Kelantan. Okey, pada mulanya, iaitu pada tahun 1990-an, bahan petroleum mula dijumpai di pesisir pantai Kelantan. Tetapi penemuan itu terletak di 150 batu nautika dari Kelantan dan juga berada di kawasan bebas ekonomi yang telah pun dibuat perjanjian antara Malaysia dengan Thailand ataupun Vietnam. Jadi maksudnya di sini, bahan petroleum itu memang dijumpai di kawasan pesisir pantai Kelantan. Tetapi jarak kawasan penemuan itu dengan Kelantan melebihi 3 batu nautika, iaitu 150 batu nautika dari Kelantan. Dan kawasan tersebut juga ialah kawasan bebas ekonomi yang Malaysia telah pun buat perjanjian dengan negara Thailand dan negara Vietnam. Jadi seperti mana yang kita boleh tengok dalam slide ialah kawasan penemuan minyak dan gas yang berada di luar kawasan bidang kuasa Kelantan, iaitu melebihi 3 batu nautika. Jadi yang berwarna biru itu ialah kawasan penemuan minyak, yang jika kita boleh tengok sendiri, jarak kawasan penemuan itu lebih dekat, lebih hampir dengan Thailand jika nak dibandingkan dengan kawasan perairan Kelantan. Jadi itulah alasan yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat untuk menjawab isu Kelantan tidak layak menerima royalti minyak ini. Setelah kita melihat pengenalan dan faktor-faktor isu royalti Kelantan, sekarang kita akan lihat kesan dan impak isu royalti kepada Kelantan.
Terdapat dua impak. Yang pertama adalah impak ke atas pembangunan Kelantan dan yang kedua ialah impak ke atas hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Baiklah, yang pertama kita akan lihat impak ke atas pembangunan Kelantan, iaitu tertangguhnya projek lebuh raya Kota Baru ke Kuala Krai. Dikatakan isu tentang penangguhan projek ini bukanlah isu yang baru, tapi telah lama dikemukakan sejak rancangan Malaysia yang kelima. Isu ini tertangguh kerana terdapat pelbagai alasan daripada pihak kerajaan pusat, antaranya adalah Datuk Seri Shazli Mahbub Mansor selaku Menteri Kerja Raya yang memberikan alasan bahawa anggaran untuk kos projek lebuh raya ini terlalu tinggi, iaitu mencecah sehingga RM5.5 bilion yang menyebabkan kerajaan pusat ini membuat keputusan untuk menjalankan projek ini skala berfasa. Dia juga menyatakan bahawa bukanlah hasrat kerajaan ataupun kerajaan pusat tidak pernah ingin membatalkan projek ini, tetapi ingin membuat penilaian semula. Oleh itu, kerajaan negeri mengambil inisiatif sendiri untuk menjayakan projek ini. Antaranya adalah kerajaan negeri membuat perbincangan dengan kerajaan persekutuan tentang kos pengambilan tanah dan lainnya. Akan tetapi, cadangan peruntukan ini telah ditarik balik setelah Datuk Seri Najib Abdul Razak menjadi Perdana Menteri yang ke-6 tanpa sebab yang munasabah. Dengan tindakan kerajaan pusat ini menyebabkan rakyat Kelantan susah untuk berhubung dengan jalan yang sesak dan membahayakan terutamanya semasa musim perayaan. Oleh itu, kerajaan negeri sekali lagi mengambil inisiatif lain, iaitu dengan membiayai sepenuhnya tanpa sebarang kutipan tol dan juga dari sumbangan wakaf rakyat Kelantan, sehingga lebuh raya ini dinamakan sebagai lebuh raya rakyat. Isu ini terjadi kerana kerajaan negeri tidak mempunyai wang yang mencukupi. Salah satunya disebabkan oleh bayaran royalti yang dinafikan oleh kerajaan pusat. Impak yang kedua adalah impak di atas hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Yang pertama adalah tindakan kerajaan pusat ini telah mencabul sistem federalisme, iaitu sistem persekutuan. Hal ini dikatakan kerana tindakan kerajaan pusat ini dibuat tanpa konsultasi dengan kerajaan Kelantan. Tindakan kerajaan pusat yang menafikan pembayaran wang royalti dilihat sebagai pencabulan kepada kedaulatan negeri Kelantan, iaitu negeri Kelantan yang merupakan salah sebuah daripada 13 buah negeri dalam persekutuan. Biarpun kerajaan pusat menyatakan bahawa tindakan mereka ini tidak menyalahi ataupun berlawanan dengan peruntukan perlembagaan, akan tetapi hasil analisis telah menunjukkan bahawa tindakan kerajaan pusat ini adalah berdasarkan isu politik semata-mata. Apabila kita melihat melalui penganalisis undang-undang pula, mereka berpendapat bahawa tindakan kerajaan pusat ini berlawanan dengan perkara 80 Perlembagaan Persekutuan, itu memperuntukkan kuasa pemerintahan kerajaan pusat tidak boleh melampaui apa-apa perkara yang berada di bawah kuasa kerajaan negeri. Tengku Razali menyatakan ataupun berpendapat bahawa wang disalurkan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri yang mana melalui JPP, iaitu Jabatan Perkhidmatan Pembentungan, disifatkan sebagai wang rompakan dan bukan wang ihsan. Yang kedua pula kita lihat hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri ini menjadi tegang.
Keadaan ini telah menyebabkan kerajaan negeri membawa kes ini ke Mahkamah Persekutuan pada 3 Oktober 2012 untuk mencari jalan penyelesaian setelah perundingan antara dua-dua pihak ini tidak menemui kata sepakat. Kerajaan negeri telah memfailkan saman dengan alasan bahawa kerajaan pusat enggan membayar RM8 bilion hasil daripada petroleum yang diperolehi sejak tahun 2004. Kerajaan pusat pula membalas saman kerajaan negeri dengan memberi alasan bahawa kerajaan negeri ini tidak layak menerima bayaran royalti kerana tempat yang dijumpai terletak di luar dari kawasan 3 batu nautika pesisir pantai. Sebagai gantinya, kerajaan pusat menyatakan bahawa mereka akan menggantikan bayaran ini yang disebut sebagai wang ihsan melalui JPP kepada rakyat Kelantan. Tuntasnya, apabila kita melihat daripada keseluruhan, tindakan kerajaan pusat ini adalah salah satu pencabulan kepada perlembagaan persekutuan dan juga prinsip federalisme yang menjadi amalan dan sistem pemerintahan negara. Okey, jadi kita telah menemui perakhiran daripada perbincangan dan hasil perbincangan telah menunjukkan tindakan kerajaan pusat menolak tuntutan royalti minyak yang dibuat oleh negeri Kelantan. Jadi tindakan ini telah memberi kesan yang besar kepada pembangunan di Kelantan. Ini dapat dilihat dari tergendalanya pembinaan lebuh raya, pembinaan stadium baharu, bantuan pendidikan percuma, bantuan kewangan kepada anak-anak yang ingin meneruskan pengajian, baik pulih sistem berkeladan air, projek menaik taraf tahap kebersihan negeri, bantuan bagi membasmi isu kemiskinan dan sebagainya. Jadi banyak kesan yang dapat kita lihat selepas tindakan kerajaan pusat menolak tuntutan royalti minyak daripada negeri Kelantan. Jadi dalam konteks impaknya kepada politik federalisme, hasil perbincangan telah menunjukkan beberapa kesan utama. Jadi kesan daripada politik federalisme ini antaranya ialah wujudnya hubungan tidak harmoni antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, iaitu hubungan yang renggang antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, yang mana yang sepatutnya kerajaan pusat dan kerajaan negeri haruslah bekerjasama demi kebaikan negara. Dan yang kedua, mewujudnya implikasi ke atas sempadan negeri, mencabul prinsip federalisme yang menjadi sistem pemerintahan negara, menakutkan pelabur untuk datang melabur di Kelantan kerana melihat negeri ini menjadi tempat berisiko untuk melabur. Maksudnya kesan daripada hubungan ini akan menakutkan pelabur-pelabur yang niatnya ingin datang ke Kelantan untuk melabur, tapi apabila mereka melihat kes-kes seperti ini, jadi itu akan menimbulkan rasa takut kepada pelabur-pelabur tersebut. Jadi yang seterusnya, sumber kewangan negeri terjejas dan tidak cukup untuk menampung projek pembangunan di Kelantan. Macam yang hasil pertama tadi, ia banyak memberi kesan kepada pembangunan di Kelantan. Contohnya lebuh raya rakyat, pembinaan stadium dan sebagainya. Seterusnya, menjejaskan kedudukan Petronas untuk mendapat kerjasama kerajaan negeri dalam hal ehwal tanah untuk mengembangkan operasinya. Bukan sahaja ia menjejaskan kerajaan pusat dan kerajaan negeri, malah ia juga menjejaskan kedudukan Petronas itu sendiri untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam hal ehwal tanah untuk mengembangkan operasinya. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.